Wassalatu wassalamu ala ashrafil alin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sambung masih lagi tak habis lagi syarat yang ketiga. Syarat orang yang berakad ataupun syarat akid. Syarat orang yang berakad mesti memenuhi 5 kriteria baru sah transaksi jual beli. Syarat pertama mestilah tasarruf ataupun dipanggil ahli tasarruf. Syarat yang kedua mestilah berlaku di atas dasar sukarela, tidak boleh dipaksa yang tidak sebenar. Syarat yang ketiga Islam sambung. Islam orang yang membeli mishaf. Orang yang membeli bukan orang yang menjual. Syarat nak beli mishaf itu mestilah Islam orang yang membeli. Ini pembeli itu mesti Islam. Sambung ini pula yang kata syarat nak kena Islam orang yang membeli mishaf itu, atau bukan saja mishaf, atau hadis sama juga. Selain daripada hadis ataupun kitab-kitab ilmu yang ada padanya, Quran dan hadis. Baik, sambung. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan seumpama Quran. Dan seumpama Quran itu, seumpama tu dan begitu juga, yakni sama juga. Seumpama ni sama juga ataupun begitu juga. Begitu juga ni ataupun sama juga ni pada pihak apa? Pada pihak haram jual. Haram jual lagi tidak sah. Tu haram jual lagi tidak sah. Kenapa haram jual? Yakni haram mempermilik. Tu haram mempermilik. Dan seumpama dan begitu juga Quran itu sama juga dengan hukum Quran itu apa dia? Kitab hadis. Hadis juga nak jual hadis, kitab yang ada hadis di dalam kandungan kitab itu mesti pembelinya Islam. Tak boleh jual buku yang ada hadis kepada orang bukan Islam, tak boleh. Walaupun hadis itu hadis dhaif, tak boleh jual kepada orang yang bukan Islam. Ataupun yang ketiga, Quran, hadis ataupun kitab ilmu. Ilmu mana? Yang ada padanya pada ilmu itu hikayah. Hikayah ni apa? Dan. Dan tu nak tafsir hikayah. Bukan dan tu sambun yang asim, tidak. Dan tu dipanggil atas tafsir. Tafsir apa? Tafsir hikayah. Dan cerita. Tu cerita. Bukan certera. Kalau kita ada setengah kitab tu dia silap cetak jadi certera. Cerita dan cerita. Mana hikayat ni ceritalah. Hikayat ni apa dia? Hikayat ni sejarah ataupun cerita. Secara berkaitan dengan apa? Daripada ni panggil bayan kepada hikayah. Cerita apa? Daripada yakni sejarah ataupun cerita orang yang salihin, orang soleh. Kalaulah ilmu yang kita jual, kitab yang kita jual, buku yang kita jual itu buku yang ada sejarah ataupun cerita berkaitan dengan para ulama, tak sah juga jual. Para ulama ataupun orang yang soleh, wali-wali Allah, tak boleh jual kepada orang kafir. Jangan kata Quran, jangan kata hadis, jangan kata kitab fiqh, kitab tauhid, kitab tasawuf, tapi buku yang ada sejarah para ulama, cerita para ulama pun tak boleh jual, tidak sah jual.
sama je. Asalkan kisah para ulama. Di sini ni dia bukan kita kira ada catatan Quran, bukan catatan hadis, tapi kisah para ulama. Maka jika sunyi daripadanya, nya tu daripada hikayah ataupun daripada cerita orang soleh, tak ada pun cerita orang soleh dalam buku tu. Jawab dia sah jualnya. Kalau sunyi, jika sunyi daripada cerita orang soleh tu, sah tu jawab bagi jika sah jualannya, sah. Tapi ingat, kalau buku walaupun buku motivasi, tapi ada motivasi tu disedutan daripada para ulama, ada kisah Mak Kilau, kisah Tok Janggut, ada tu ulama, orang soleh, maka tak sah jual. Cerita boleh lah tengok orang non-Muslim masuk Pawagan tengok Mak Kilau, tak apa, itu cerita. Buku solusi, majalah. Majalah solusi tu kan ada jurnal para ulama. Tu tak boleh. Asalkan ada kisah walaupun tak banyak. Maksudnya hikayah di sini ni kisah berkaitan dengan para ulama, walaupun kisah itu bukan detail pun. Asalkan kisah. Sebab apa? Sebab para ulama ini dia antara orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka ditegah dari berada pada orang yang kafir. Takut apa? Takut dia ni buat ikut dam, lempar ikut dam, gambar ulama lempar ikut dam, cerita-cerita ulama lempar ikut dam, buat buku nasi, buat lap meja. Itu gambar ulama dulu tak ada. Orang tak ambil gambar ulama. Gambar pun ulama tak bagi ambil. Tunggu cik tak bagi ambil gambar dia. Yang mana? Kan ada. Atau utusan Malaysia. Tu kena jaga, tak boleh. Kalau ikut kan. Tak ikut tak boleh jual pada orang Muslim. Utusan Melayu kan. Jual beli. Tak boleh jual beli. Nak juga boleh. Dia haram ni, dia haram pemilik. Tapi kalau tak milik tak haram. Maksudnya kita bagi pinjam, boleh. Dia tak bagi milik, haram milik selama. Kalau pinjam tak apa. Tapi kita tak yakin dia tu nak menghina lah. Kalau nak pinjam untuk menghina memang tak boleh lah tu. Tapi kita tahu dia nak pinjam ni untuk nak baca, maka boleh pinjam. Milik tak dibenarkan. Sebab pinjam tu dia panggil milik sementara, milik manfaat je. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan jika kitab fiqh, jika ni bukan syarat tapi ghayah, sah. Dan jika kitab fiqh yang menyatakan yang halal dan yang haram sekalipun, nak menyatakan tidak sah. Nak menyatakan tidak sah. Nak menyatakan ghayah ni ghayah sah. Dan jika kitab fiqh yang menyatakan yang halal dan yang haram sekalipun, ini bukan je ke ghayah sah ni, ini ghayah tak sah ni. Kitab fiqh ni tak sah dijual kepada orang kafir. Dan jika kitab fiqh yang menyatakan yang ini perkara yang halal dan perkara haram sekalipun, walaupun tak ada Quran, tak ada hadis, tapi ilmu kitab fiqh itu berkaitan ilmu yang halal, berkaitan dengan hukum, hukum haram, hukum wajib, hukum sunat, tak boleh juga jual kepada orang kafir. Dan seumpama, habis. Jadi kesimpulan yang haram lagi tidak sah jual kepada orang kafir, ataupun syarat nak beli itu mesti Islam, iaitu Quran,
yang keduanya hadis, yang ketiganya kitab-kitab yang ada di dalamnya Quran ataupun hadis, dan seterusnya ilmu yang ada di dalamnya hikayah ataupun cerita orang yang soleh, dan kitab-kitab fiqh. Di sini dia tak ceritalah kitab fiqh, kitab akidah tu kita dah tahu dah. Kitab fiqh, kitab akidah dan kitab tasawuf juga tidak sah. Baik. Dan seumpama hikayah salihin, dan sama juga dengan kisah orang soleh itu nama daripada beberapa nama anbiya. Sama juga hukum dia, tak boleh, tak sah jual. Kalaulah nama orang soleh pun tak sah jual, sama juga dengan apa dia? Dengan nama-nama anbiya, nama nabi dan nama malaikat dimuliakan juga. Ni. Ataupun malaikah, buku-buku yang ada nama malaikah, buku yang ada nama nabi tidak boleh dijual kepada orang kafir. Iaitu yang kata nama anbiya dan nama malaikat ni, iaitu nama anbiya yang tiada membesar, ini menghormati mereka itu, ini orang kafir itu akan anbiya tu. Yang kata tak sah jual ni, nabi-nabi yang tidak dihormati oleh orang kafir. Ada juga orang kafir pun hormat nabi ni, Nabi Isa alaihissalam. Tu tak apa, itu boleh dijual. Tapi kalau nama-nama nabi yang tidak dihormati, yang tiada membesar, yang tiada menghormati ataupun dihormati mereka itu oleh mereka itu orang kafir, akan nama-nama nabi. Maksud apa? Maksudnya nabi yang dia tak muliakan, tak sah kita jual kepada orang kafir. Bersalahan lainlah. Bersalahan ni maksudnya berbeza hukum, ini sah jual. Bersalahan ini sah jual anbiya, nama-nama nabi Bani Israel, nisbah bagi Yahudi. Boleh jual kepada Yahudi, orang kafir Yahudi, orang Yahudi, iaitu nabi keturunan Israel, Nabi Yaqub, keturunan nabi-nabi yang berketurunan daripada Bani Israel, daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Dan yang diiktimadkan oleh Syekh Syaubari bahawa tiada sah menjual kitab fiqh bagi orang kafir. Ni kitab fiqh ni juga tidak sah, ni diiktimad, difatwakan. Pendapat ni kuat oleh siapa? Oleh Syekh Syaubari, bahawa tidak sah menjual kitab fiqh bagi orang kafir. Bersalahan, ni pendapat Syekh Syaubari lah. Bersalahan lainlah, ini berbeza hukum dia. Kitab fiqh dengan kitab apa? Alat bagi fiqh. Kalau alat bagi fiqh, ini ilmu untuk memahami fiqh, tu panggil ilmu alat. Berbeza ilmu alat untuk memahami fiqh. Macam mana ilmu alat untuk memahami fiqh tu? Yang sunyi daripada segala yang tersebut. Maknanya tidak ada tulisan Quran, yang tidak ada tulisan hadis, yang tidak ada nama-nama anbiya, dan tidak ada nama-nama malaikat, dan tidak ada kisah para salihi, orang soleh, dan tidak ada ilmu fiqh, cuma dia ilmu alat, tidak ada ilmu fiqh. Jawab dia, sah dijual akan dia, sah dijual kepada orang kafir, ilmu alat untuk memahami fiqh. Kalaulah di dalam ilmu alat itu tidak dibincangkan hukum fiqh. Kebanyakan ilmu alat pun bincang hukum fiqh juga. Contoh usul fiqh, ilmu alat untuk faham fiqh, ada dibincang hukum fiqh. Kalau bincang hukum fiqh tak sah jual. Ini pendapat Syekh Syaubari. Dia kata sah jual kitab fiqh bagi orang kafir. Tak sah jual kitab fiqh bagi orang kafir. Dia pun kata tak sah jual kitab fiqh. Cuma dia kata kalau ilmu alat untuk faham fiqh, yang tidak ada Quran, yang tidak ada hadis dalam tu, yang tidak ada nama-nama nabi dalam tu, tidak ada nama malaikat, dan tidak ada kisah orang soleh dalam tu, dan bukan ilmu fiqh, tidak ada kaitan dengan ilmu fiqh,
cuma dia wasilah untuk memahami fiqh saja, maka sah. Habis. Masuk tajuk baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Syarat baru, syarat keempat. Ya. Contohnya, kalau contoh umum lah, tapi ada syarat lah. Syarat dia tidak ada hukum fiqh. Tidak ada. Contoh dia ilmu usul fiqh. Untuk ilmu usul fiqh ni ilmu untuk orang panggil apa? Tahu sejarah ataupun tahu cara untuk keluar hukum. Maka mana boleh ulama patentkan hukum atau ulama mengeluarkan hukum? Kita mengaji usul fiqh ni sebenarnya bukan nak keluar buat kaedah, untuk nak tahu perjalanan ulama mengeluarkan hukum. Itu dia panggil cara, salah satu cara untuk faham fiqh, kena belajar usul fiqh. Salah satu ilmu lah. Maka dalam ilmu usul fiqh ni dia cerita sejarah. Sejarah apa? Sejarah ilmu tasyri' kan. Dia cerita fiqh tu apa makna fiqh. Lepas tu dia cerita bagaimana perjalanan para ulama kita, daripada Nabi turun kepada sahabat, lepas tu pula ulama mujtahid, bagaimana dia boleh keluar hukum. Mujtahid tu pula ada mujtahid tarjih, mujtahid mutlak, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa, mujtahid mazhab. Itu cerita sejarah, dia panggil sejarah ilmu, dia panggil sejarah tasyri', ilmu tasyri'. Maka kalaulah betul dalam kitab tu kandungan tu memang tidak ada hukum fiqh, boleh. Tapi kalau cerita ada fiqh juga tak boleh. Tapi kalau kaedah fiqh, tu banyak hukum, tak boleh. Contoh dia bukan usul fiqh, tapi qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ni kita bukan belajar usul, kita bukan belajar sejarah, tapi kita belajar formula terus. Al-yakin la yuzalu bisyakki. Dia pun bawah kaedah al-yakin la yuzalu bisyakki tu banyak isu-isu yang dibincangkan. Isu apa? Isu fiqh. Itu tak boleh. Memang itu hukum fiqh. Tapi kalau sejarah, okey. Sejarah lahirnya mazhab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan disyaratkan. Dan ni atah pada kata apa? Dan ni sambung, atah ni mana sambung lah. Sambungan daripada syarat yang ketiga. Syarat ketiga ni apa dia? Mesti pembeli Islam. Ni kena cakna betul-betul. Kadang-kadang kita mudah-mudah hari ni jual. Non-Muslim beli majalah, jual. Majalah dalam tu ada Quran. Majalah dalam tu ada tulis, ada hadis. Majalah dalam tu ada kisah-kisah para ulama. Okey, sambung. Ni pula Islam juga. Dan disyaratkan hendak ada Islam. Sama dia, syarat yang ketiga dengan keempat sama. Cuma bezanya bawah tu. Islam apa? Orang yang membeli sahaya. Sama. Dia bezanya Quran dengan sahaya. Kalau syarat ketiga, hendak ada Islam orang yang membeli Quran, orang yang membeli hadis, orang yang membeli kitab-kitab yang ada tulisan para ulama, yang ada tulisan Nabi, ada tulisan malaikat dan story para ulama. Ni pula hendak ada Islam orang yang membeli sahaya. Sahaya apa tu? Yang Muslim. Syarat dia sahaya tu sahaya Muslim. Kalau nak beli sahaya kafir tak jadi isu lah. Kena Islam orang yang membeli tu sahaya yang Islam. Ataupun sahaya yang murtad. Tak boleh jual juga sahaya murtad pada orang kafir, tak boleh. Kenapa tak boleh? Murtad pun tak usah jual kepada orang kafir, kerana lagi tinggal. Bukan tanggal, tinggal. Kerana lagi tinggal pergantungan Islam padanya, pada yang murtad tadi. Maksud apa tinggal ni? Masih ada hubungan dengan Islam. Walaupun dia murtad, tapi masih ada hubungan dengan Islam. Apa maksud hubungan? Setiap saat dan ketika
Islam memaksa dia, menekan dia, orang murtad tadi, hamba murtad tadi, supaya kembali kepada Islam. Tu dia tak boleh jual pada orang kafir tu. Tak sah jual pada orang kafir. Quran tak boleh jual pada orang kafir. Hamba Islam tak boleh jual pada orang kafir. Tanah milik orang Islam tak boleh jual pada orang kafir. Mengaji muamalat pun tahu. Ini mudah-mudah. Quran pun jual pada orang kafir, hadis pun jual pada orang kafir, tanah pun jual pada orang kafir. Apa nak berjual macam mana? Jenuhlah di mulut berjual, tapi bergadai tanah air sendiri. Siang kan ulama kita bergadai nyawa. Mak Kilau dah cakap, ini tanah air kami. Orang berani Mak Kilau. Siapa berani cakap macam tu sekarang? Penakut semua. Tak berani. Walah tanah kita. Apa cakap, takut nak cakap? Kan? Heran kita. Rumah kita, tanah kita, orang datang menumpan, tapi takut kita nak kata, ini rumah saya. Dia datang tumpan sekejap je, jadi tetamu. Akhirnya tetamu ni nak jadi tuan. Dan tuan tu malu nak mengaku ini rumah saya. Nampak tak pelik? Kejayaan. Kejayaan penjajah. Orang Islam kena berani. Tok Janggut bangkit di Kelantan kerana RM2 saja. Bukan kerana nilai tinggi. Masa tu tinggi ya nilai. Kerana dikenakan cukai tanah. Pandai-pandai tanah milik kita nak dicukaikan. Tu Tok Janggut berotak. Lalu digelar Tok Janggut inilah pemberotak. Berotak apanya? Tahan tanah air sendiri. Tak nak bagi cukai. Hari ni di Kelantan bukan RM2 cukai. Cukai tanah dahsyat. Nak tukar geran pun pindah tukar nama je. Beribu. Kita orang panggil apa? Orang panggil apa? Cara pemerintahan meneruskan cara dasar perasaan penjajah. Dalam muamalah Islam tak boleh dikenakan cukai tanah. Ambil cara lain, tak boleh. Setuju ke tak setuju, kita kena redha dengan hukum. Walaupun kita orang politik mana-mana tak kisah. Walaupun kena dengan politik kita, kena dengan parti kita, tak boleh. Kita tetap sokong parti itu parti kita. Kita sayang kepada parti Islam. Tapi kita kena sayang Islam lebih daripada parti. Maksud apa? Janganlah benda yang tak betul dengan Islam kita senyap. Tak boleh. Itu bukan tanda sayang pada parti. Menjahanamkan parti. Dan ni antara benda yang tak boleh ni ialah menekan rakyat untuk membayar cukai. Tak boleh. Tok Janggut dah lawan dah. Tiba-tiba kita menaikkan hari ni. Menaik cukai tanah dan nak tukar nama pun dinaikkan harga. Tukar nama aja. Tukar nama daripada bapa kepada anak. Tu pun dicas mahal. Tapi tak ada orang berontak hari ni. Kalau tak ada anak Tok Janggut dah hilang dah. Semangat Tok Janggut di Kelantan. Tukar je. Dia panggil dia yang bahasa Kelantan, dia panggil pecah gerai. Pecah gerai. Nak pecah gerai. Sama. Saya ni bukanlah ini fakta cerita ni, sebab saya sendiri umur saya tu orang tua nak pecah gerai bukan anak-anak lah. Satu gerai tu tak nak cerita lah berapa ibunya. Jadi isu pula kan, nak bayuk duk rakam. Nanti dia kata kita pun berotak pula. Tak boleh jadi Kelantan. Bahaya. Kita sayang lah. Kita tegur tu kerana sayang. Kadang-kadang orang dia tak boleh tegur. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok. Tak sah jual. Benda tiga tu kena ingat. Kita generasi baru ni. Kena ingat hukum. Tak boleh jual Quran. Tak boleh jual hamba. Tak boleh jual tanah. Peganglah tanah pusaka kita. Jangan jual kepada orang non-Muslim. Tergadai negara kita. Tergadai bumi kita. Macam berlaku di Palestin. Itulah cara dulu. Bagaimana Yahudi ambil Palestin. Dengan cara dia membeli tanah-tanah rakyat daripada orang Palestin. Akhirnya Palestin ni rakyat dia sendiri dihalau daripada tanah air. Dan disyaratkan hendak ada Islam orang yang membeli sahaya, yang Muslim atau yang murtad, kerana lagi tinggal pergantungan Islam padanya. Habis. Maka
maka ni dia panggil tafriq daripada syarak Islam. Orang yang membeli sahaya tu maka keluar hukum. Maka ni dia panggil mendetailkan hukum daripada syarak. Jadi apabila syarak tu Islam orang membeli, keluarlah hukum. Apa dia hukum? Maka tiada sah membeli oleh kafir, yakni oleh orang kafir, akan keduanya apa? Hamba sahaya yang muslim dan hamba yang murtad. Tak sah. Dan jikalau sedikit atau dengan syarat dimerdeka akan dia sekalipun. Dan jikalau ni ghayah tak sah. Ghayah tak sah jual orang Islam, apa nama ni, hamba yang Islam ataupun yang murtad. Dan jikalau sedikit, apa maksud sedikit ni? Jual sedikit, jual hamba sedikit. Apa tapi apa? Sedikit harganya. Oh, lagi jauh tu. Oh, kita orang lain macam mana? Sedikit apa? Tak beli? Oh, sama dengan bayuan. Sedikit harganya. Oh, harganya tu dia tobik bukan cetakan asal. Oh, tobik. Yang kita lain pun samalah. Ustaz Rahman? Sedikit je kan? Okey, makna dia tobik tu harganya. Lagi jauh. Itu penting ngaji, ambil dua guru kan. Saya tak faham kalau tak mengaji. Sedikit nak apa sedikit? Maksud apa ni? Dan jikalau sedikit ni, jikalau jual hamba yang sedikit. Dia terjemah. Makna apa? Jikalau menjual hamba yang muba'at sekalipun. Hamba muba'at ni hamba separuh dia panggil. Tak sah juga walaupun jual beli hamba muba'at. Bukan seluruh hamba. Kalau seluruh kita kata tak sah. Ni kita jual separuh je. Tu sedikit tu. Contoh macam mana hamba muba'at ni? Hamba muba'at ni selalu kita sebut, hamba ni kan dia ada mudabbar, dia ada muba'at, dia ada mukatab, dia ada hamba, dia ada apa nama ni, walad. Tu jenis-jenis hamba yang perlu kita tahu. Hari ni memang confirm sebut hamba tak kenal. Kalau kita tak mengaji muamalah. Ngaji muamalah pun dia baca hamba, dia baca hamba, dia tak urai hamba pun dia. Tu tak faham. Saya dulu kalau tak mengaji dengan tuan, bukanlah fanatik pada tuan Cici. Setengah orang dia kata fanatik sangat pada Tok Guru. Bukan, nak cerita sebab kita dapat ilmu dengan dia. Sebelum mengaji dengan dia, saya dah mengaji dah kitab penawar dengan matlak dengan orang lain, dengan Tok Guru lain. Tapi apabila dapat dengan dia, detail satu-satu. Oh, dulu dah baca dah. Tapi dulu ni dia baca jadi tahu. Apabila kita dah baca cara cepat, baca dengan Tunggu Cici, baca seketul-seketul, baru kita tahu, oh makna, baru kita tahu hamba muba'at. Dulu saya baca hamba ni, tapi dia cerita macam tu, hamba ni orang lah, dia kata hamba ni orang macam kita je, tu je. Tak tahu bilangan jenis hamba muba'at apa, mukatab apa, mudabar apa, wala apa. Ngaji dengan Tuan Guru Cici barulah detail satu-satu. Jadi hamba ni salah satu hamba, nama dia lah muba'at. Hamba muba'at ni apa? Muba'at ni hamba yang dibeli secara berkongsi. Kongsi dua, jadi owner dia dua. Maksudnya apa? Maksudnya separuh hamba itu milik orang, separuh milik kita. Milik kita ni sedikit saja, walaupun sedikit tak sah jual kepada orang kafir, walaupun sedikit. Tu dia kata ghayah ni jikalau sedikit sekalipun. Jikalau sedikit sekalipun. Contoh macam mana? Contoh kita nak beli seekor hamba mahal, tak mampu, harga dia 20k, kita ada 10k je, maka pakatlah dengan kawan kita. Maka 10k seorang, jadi separuh milik kita, separuh milik kawan kita.
Tu dia panggil hamba muba'ad. Ya. Kalau merdeka separuh, muba'ad juga. Cuma dia ada khilaf. Ada kata kalau merdeka separuh dia habis, dia jadi merdeka milik orang lain. Tapi qaul mu'tamad tak. Qaul mu'tamad kalaulah tuan dia merdeka, seorang lagi tak merdeka, tak jadi. Mak separuh je. Jadi merdeka separuh. Itu qaul mu'tamad. Tapi dhaif, ada pendapat ulama saya tak ingat mana. Kalaulah merdeka, seorang merdeka, habis auto. Yang owner lain pun merdeka. Merdeka habis. Tu jadi itu yang lemah, dapat lemah. Okey. Maksud di sini yang spesifik lagi, secara umum begitu. Secara umum, kita apabila hamba muba'ad, kita tak boleh jual milik kita kepada orang kafir, tak boleh. Itu umum. Baik. Yang lebih spesifik lagi, kalau kita nak share dengan orang kafir. Kawan kita ni kafir. Kita nak share dia sebahagian, kita sebahagian. Untuk beli orang Muslim juga tak sah. Itu maksud sedikit. Sedikit, sebahagian saja dia nak milik. Sebahagian tu kita nak share dengan kawan kita, tapi kawan kita orang kafir, tak boleh. Walaupun beli, contoh kita beli, akak jual beli, seorang je akak jual beli, tapi milik dua, tak boleh. Tak sah juga. Itu lebih spesifik dalam masalah ni. Dia kata jikalau sedikit, jikalau sedikit tu nak berkongsi beli hamba Muslim ataupun beli hamba yang telah murtad dengan orang kafir, tak boleh. Dia tak boleh jadi tak boleh jadi sharing dengan kita, tak boleh berkongsi dengan orang Muslim untuk memiliki hamba, walaupun dia milik separuh, sedikit saja. Habis. Itu dia panggil hamba muba'ad. Kalau umul wala tak sah dijual. Itu kena ingat. Umul wala hamba biasa, isteri bukan hamba kita. Kenapa dia jadi umul wala? Sebab kita wati dia dapat anak. Kita beli hamba, kemudian kita wati hamba yang bukan isteri orang, boleh wati. Kalau isteri orang tak boleh lah. Kita beli hamba tu, hamba bukan isteri orang, maka kita boleh wati dia. Apabila wati dapat anak, terus dia naik status nama dia umul wala. Umul wala ni orang tua-tua kita panggil dulu adalah mak anak. Umul wala. Sebab apa? Sebab dia melahirkan tuan dia. Dia melahirkan tuan. Maksud tuan dia melahirkan anak tuan dia. Apabila dia melahirkan anak tuan dia tu anak dia lah. Jadi orang panggil status merdeka. Maka apabila dia melahirkan anak dia tu merdeka, mak dia tak merdeka. Maka Allah naikkan pangkat dia jadi umul wala. Umul wala ni dia tidak sah dijual beli, dia tunggu nak merdeka. Dia dah naik pangkat, nak merdeka tunggu je. Tunggu apa? Tunggu apabila suami dia ataupun tuan dia, tak panggil suami, tuan dia meninggal, dia auto merdeka. Tu dia duduk pangkat menunggu untuk dimerdekakan secara auto. Kalau suami dia tak merdeka, tuan dia tak merdeka, maka tunggu tuan meninggal, dia akan merdeka. Maka dia tempoh menunggu dia nak merdeka tu, itu tempoh yang tidak sah dijual beli. Sebab apa? Sebab dia dinaikkan pangkat kerana melahirkan anak kepada tuan dia. Anak dia dah jadi orang merdeka. Mak dia tetap hamba, tapi hamba dia umul walad. Sebab tu owner ataupun tuan, dia tak boleh jual dah umul walad. Kalau tidak, tak selagi kalau dia wati tak dapat anak, dia boleh jual. Wati dapat anak, maka dia tak boleh jual dah sebab umul walad dah naik pangkat. Habis ada lagi tu, atau tu royah lagi, royah yang kedua.
Baik. Atau ghayah kedua, atau ghayah ni ghayah tak sah ni, tak sah jual. Atau dengan syarat dimardahika akan dia, akan hamba tu, sekalipun akan hamba yang murtad atau hamba yang Islam. Syarat apa? Syarat nak jual pada orang kafir, dan syarat penjual ni bagi syarat pada pembeli tu, kamu kena merdeka, tak sah juga. Contoh kita jual hamba ni, orang kafir nak beli mahal lah, itu strategi orang kafir. Dia nak menakluk kita, dia nak apa nama ni, dia nak takluk kawasan tanah orang Melayu, tanah orang Islam, dia akan naikkan harga. Dia nak beli hamba, dia naikkan harga. Maksudnya dia offer dengan harga tinggi. Ini cara dia. Maka kita pun terpengaruh. Tinggi dia up harga, kita nak jual. Dengan syarat dia kata tak apa, dia buat helah. Syarat oleh kerana tengok terpengaruh dengan harga dia up tinggi sangat, aku boleh jual hamba ni dengan syarat engkau merdeka. Juga tidak sah. Kenapa tak sah kata ulama? Kerana syarat merdeka apabila kita beli, dia jadi milik, dia panggil milik orang kafir. Dan haram, yang poin dia ialah haram pindah milik kepada orang kafir kalaulah orang Islam tak dibenarkan oleh syarak untuk berada dalam milik orang kafir walaupun satu lahzah, tak boleh. Walaupun satu saat menjadi milik orang kafir, tak boleh, kerana dia mulia. Tak boleh berada di bawah pengelolaan orang kafir. Yang ini mulianya Islam walaupun dia fasik. Islam dia tu walaupun dia fasik tetap mulia, tak boleh berada di bawah pengurusan orang kafir. Islam tanpa jaga tu, dan sampai tahun tu jaga. Tak boleh jadi. Tak boleh dia menjadi pengelola, pengurus. Nak merintah tak boleh. Mana dia sekalipun wajah atau Islam. Sekalipun tu. Nak menyatakan penegasan. Wajah ni mana? Penegasan hukum yang kata tidak sah. Tu sekalipun tu. Jikalau sedikit, yang ni tidak sah jual hamba Islam ataupun hamba yang murtad kepada orang kafir walaupun sedikit. Tu ayat penuh dia. Walaupun sedikit. Elok juga. Dobit orang lama tu kita boleh tahu. Apa dia? Kalau orang Islam kerja orang kafir. Okey, sama juga. Okey, apa hukum pula kalau orang Islam bekerja dengan orang kafir? Sama, asal dia tak boleh, cuma dia ada sikit orang panggil apa? Sedikit syarat. Dia bukan muktamad lah. Haram dia bekerja dengan orang kafir sekiranya orang kafir itu, ketua dia itu menguasai dia, boleh menguasai dia. Maksud apa? Maksud dia, kalau orang kafir kerja dengan orang kafir, tapi orang kafir tu dia bos juga, tapi dia tak boleh perintah kita, sebab ada lagi bos pada atas lagi. Yang atas tu Islam. Yang tu okey. Tapi memang dialah bos yang terbesar. Contoh, memang dia company. Contohlah, kalau kata dia company, tapi atas itu kerajaan kita boleh kontrol company tu. Contohlah hari ni kan ramai kita kerja orang kafir, kilang orang kafir, hotel orang kafir. Apa hukum bekerja dengan kilang orang kafir, dengan hotel milik orang kafir? Mudahnya dengan company milik orang kafir. Asal tak boleh. Tapi syarat dia, kalaulah dia itu tak boleh, maksud dia ada bidan kuasa yang total untuk mengerasi kita, tu tak boleh. Tapi dia tak ada kuasa yang total, maksudnya dia tak boleh 100%. Sebab apa? Dia diikat oleh kerajaan. Mana kerajaan boleh campur tangan dia, sah kerja. Cuma tengok, walaupun kerajaan boleh campur tangan, tapi kalau kita kerja, dia halang kita, tu tak boleh juga. Contoh, company kerajaan tak tahu pun, dia halang sembahyang Jumaat. Company tak tahu pun, kerajaan tak tahu pun, tak ada siapa report pada kerajaan. Itu tak boleh bekerja kau. Jadi ada orang yang tak faham ni, dia terlalu bukanlah kerah hukum, dia yang kerah sebenarnya.
Dia kata siapa kerja company yang kafir tak boleh, haram. Nak letak jawatan segera. Company orang kafir. Memang banyak company kafir. Kilang-kilang semua tu mana ada orang Melayu. Kilang besar lah kan. Kilang besar, hotel, berapa kerak je orang Melayu hotel. Dengan syarat tu. Sebab tu kalau duduk di negara yang bukan Islam memang lain lah. Sebab negara bukan Islam, kerajaan tu pun bukan kerajaan Islam. Asal dia orang Islam ni hebat tak hebat dia, Islam Allah jaga. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai ni. Hebat tak hebat dia? Nilai, maksud hebat ni nilai tingginya Islam. Orang kafir tak boleh ngaruh kita. Tak boleh arah kita. Sebab tu Islam jaga, tak nak bagi kau kafir jadi ketua. Apabila orang kafir jadi ketua, dia arah kita. Buat ni. Dia status Islam ni, orang Islam ni walaupun fasik, dia mulia. Apabila mulia, orang yang tak Islam tak boleh nak menguasai dia, mengarah dia, tak boleh. Tak dibenarkan. Sampai tahap macam tu. Okey, habis atau dengan syarat dimerdeka. Tu rayah tak sah membeli. Tak sah beli, orang kafir beli, sahaya muslim ataupun murtad. Walaupun dengan syarat dimerdekakan. Kenapa? Kerana apabila jual beli tu jadi milik. Tu ingat tu poin dia. Kenapa tak sah tu? Kerana apabila berlakunya transaksi jual beli, jadi milik pembeli. Pembeli itu siapa? Orang kafir. Jadi milik orang kafir. Maka Islam menegah, melarang orang kafir memiliki orang Islam walaupun satu saat. Dia panggil walaupun satu lahzah. Tak boleh. Walaupun dia hamba. Islam melarang orang kafir memiliki walaupun satu lahzah. Milik siapa? Milik hamba lah. Tu kenapa kemulia? Tu kata kemuliaan tu. Islam nak cerita mulianya imam dalam hati dia ni, sampai tak sah jual beli, tak boleh dia berada dalam mengawal kita, tak boleh. Itu yang dulu ulama bangkit lawan penjajah tu, punca ni je. Punca penjajah apabila dia masuk jajah, dia akan menguasai, dia akan menjajah, dia akan orang panggil menguasai kita. Sedangkan Islam melarang, tak membenarkan untuk orang yang bukan Islam ataupun orang kafir menguasai orang Islam, tak boleh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Strategi orang Islam dulu, orang kafir tiru sebenarnya. Strategi sahabat Nabi, dia nak menguasai Madinah. Cara dia kuasai macam mana? Dia kuasai bumi Madinah. Dia kuasai dengan cara agama, dan yang kedua dengan cara ekonomi. Antaranya dia bukan komplot, maksudnya ini strategi yang digunakan oleh Nabi. Sebab tu strategi Nabi yang pertama, dia tarik prospek dia di kalangan orang mustada'ifin yang follower dia, peringkat. Tapi Nabi nak target Nabi ialah apa dia? Ialah prospek yang jutawan. Tapi masa tu peringkat pertama Nabi tarik orang biasa dulu, follower di kalangan orang mustada'ifin. Ramai ialah kalangan orang biasa dan kalangan hamba yang ramai follower Nabi. Akhirnya peringkat yang kedua barulah berduyun-duyun. Nabi boleh tackle golongan bangsawan, golongan korporat, golongan jutawan, masuk 2-3 kerak golongan jutawan, antaranya diketuai oleh Abu Bakar. Maka geng Abu Bakar, dia Abu Bakar orang kaya. Geng Abu Bakar, Osman kaya, masuk. Lepas tu masuk geng pemuda pula. Pemuda Abdul Rahman bin Auf, dia pemuda waktu tu, seorang kaya. Masa apabila masuk orang kaya-kaya ni, ketika tu Islam mula naik mencanak. Tak ada siapa berani halang kekuatan. Tapi Nabi bina kekuatan akal umbi dulu dengan orang biasa dulu. Orang biasa ni adalah orang panggil orang benteng. Dan yang support yang kuatnya ialah
golongan kopra, bangsawan dan juga golongan jutawan. Bagaimana cara strategi yang dia buat? Antara strategi Nabi untuk membebaskan hamba. Hamba ni dah Islam dah, cuma dia tak jadi merdeka. Nabi nak supaya hamba ni dimerdekakan, maka Nabi guna orang kaya. Sebab tu Abu Bakar banyak memerdekakan hamba, orang kaya. Dan yang kedua, cara menguasai Madinah. Apabila sampai di Madinah, bagaimana dia kuasai Madinah sehingga bumi Madinah asal milik Yahudi dikuasai secara total. Maksud total ni, semua bumi Madinah itu dimiliki oleh orang Islam. Itu strategi Nabi berjaya. Dan strategi ni diambil alih orang akhir zaman, diambil alih orang kafir. Macam mana dia buat? Iaitu Nabi, cara untuk dia kuasai bumi dengan ekonomi. Dia up harga. Kan cara ni dia orang tiru. Nabi, sahabat Nabi, dia nak beli satu-satu benda, satu-satu ladan, dia akan offer harga yang tinggi. Bukan deal harga biasa, tak. Harga tinggi. Macam Sayyidina Osman beli telaga. Itu bukan harga kecil tu, harga tinggi. 200 dirham telaga dia beli daripada Yahudi. Jadi strategi ni, orang kaya yang panggil menguasai Madinah ketika itu untuk apa? Untuk menakluki Madinah. Dengan apa? Dengan dua senjata. Pertamanya Nabi bina agama dulu, yang kedua Nabi kuatkan ekonomi. Apabila itu memang orang Yahudi tak boleh buat apa, jual. Sebab apa? Sebab kita sahabat Nabi up harga. Macam Abu Bakar buat di Mekah lagi. Abu Bakar buat di Mekah. Orang panggil apa tu? Hamba. Bukan dia orang letak harga, Abu Bakar yang offer harga. Bukan yang geng musyrikin Mekah tak harga, tak. Abu Bakar yang offer harga tinggi supaya dia orang terus jual pada Abu Bakar. Strategi ini digunakan balik oleh orang kafir untuk menguasai orang Islam. Apabila kita lemah saja, agama kita lemah, ekonomi kita lemah, maka dia ambil alih. Dia tahu kekuatan untuk menguasai suatu negara, dua kekuatan ini. Agama kena lemahkan, ekonomi lemahkan. Ketika tu kita masuk. Masuk pula dia orang pula offer. Macam berlaku di tengah-tengah negeri, bukan KL je. Setengah negeri, ladan getah ini datang bangsa Cina, dia offer kepada orang kampung. Dia orang offer. Sehinggalah sikit dia beli, sikit dia beli, sikit dia beli, kepulauan itu milik dia lah. Nampak tak? Tapi kita masih lagi ni kita menoreh. Siapa? Orang kita yang menoreh lagi. Tak tukar, bekerjalah. Cuma milik itu milik kami. Nampak tak cantik dia orang? Kekalkan. Penoreh-penoreh lama kekalkan. Dia tak buan pun. Tapi rupanya penoreh yang nampak tu zahirnya bangsa kita, ownernya bangsa lain. Tengok strategi. Jadi itu diguna balik oleh mereka apabila kita lemah dalam sistem ekonomi. Punca kita lemah dari sistem ekonomi, kena ingat balik dia membuan modio ni. Tu Tuan Guru Cik marah ni. Dia kata inilah asas pertama dibuan oleh penjajah untuk melemahkan ekonomi. Sebab apa? Kita tak mengaji dah berjual beli. Kita tak tahu dah kesedaran. Tak boleh jual tanah, tak boleh jual orang Islam, tak boleh jual Quran. Dan kita ada sense kita untuk bina kekayaan dah tidak ada. Sebab propaganda. Dalam masa yang sama, dia kena lancar propaganda. Propaganda untuk orang Islam tak nampak bahawa muamalat ni penting. Tak nampak kekayaan tu penting. Propaganda, kekayaan melalaikan. Tu propaganda tu. Propaganda tu orang kita wirik. Penjajah kriak propaganda untuk kita lemah. Kita nampak negatif kepada perniagaan. Kita nampak kekayaan itu negatif. Supaya tak payah kaya semua kita. Pakat jadi zuhud habis. Dia tak tahu zuhud tu bukan tolak kekayaan. Zuhud ni hati. Zuhud ni makna hati tak terpengaruh dengan kekayaan. Walaupun dia kaya. Macam Abdul Rahman bin Auf. Milik 90% 90% aset Madinah milik dia. Bayangkan. Seolah-olah kalau kita hari ni, Madinah itu adalah milik Abdul Rahman bin Auf. Mana ada negara hari ni satu negara tu milik orang kaya? Tak ada. Melainkan Abdul Rahman bin Auf. Tapi seorang yang zuhud, di hati dia tidak ada dunia. Tangan saja dunia. Ladan dalam tangan dia ni. Berapa aset dia? Ladan, aset unta, semua ada tangan dia. Tapi hati tak terpengaruh pun. Takbir Allahu Akbar belakang Nabi tak pernah tinggal satu takbiratul ihram. Melainkan ada satu kali je dalam riwayat. Sebab tu dia serkah habis ladan dia. Kerana kita lewat sembahyang Jumaat. Habis. Mana boleh lawan Abdul Rahman bin Auf? Patut orang buat propaganda. Jangan kaya.
Sebab dia kata kaya ni tak semai Jumaat. Tak sempat semai Jumaat kaya dia kata. Dia tak tengok Abdul Rahman. Dia kata tengok Abdul Rahman lah. Abdul Rahman sekali ni dia kata terlewat. Terlewat bukan terlewat semayan. Terlewat takbiratul ihram sekali dengan imam. Okey, apa nama ni? Keluar ladan lewat. Bukan duk beladam dah. Apa panggil apa? Ronda ladan je orang kaya. Bukan duk main ladan dah. Terlewat. Bukan terlewat Jumaat. Terlewat tak dapat takbiratul ula. Itu dalam riwayat. Sekali umur hidup dia. Apabila dia sekali tu umur hidup dia terlepas takbiratul ula bersama dengan imam, maka dia sedekah sebahagian ladan dia. Makna apa? Makna Abdul Rahman dia nak ajar ni dalam bidang tasawuf pula. Dia nak ajar nafsu dia, nak latih nafsu dia supaya dia nak ajar nafsu dia, lehan lewat lagi aku sedekah. Lagi lewat kali kedua aku jual habis Madinah pada orang lain. Maksud jual infak habis. Barulah nafsu dia akan ikut dia. Tu cara dia. Propaganda yang dibuat, jangan kaya. Kaya tak semayam lah. Nampak tak? Sepatutnya kaya macam Abdul Rahman bin Auf, semayam belakang Nabi. Kenapa tak buat macam tu? Propaganda ni dia nak supaya kita tak kuat. Habis. Dan last sekali dan di syarat tu kita sama akan datang nombor 5 tu. Tapi habis nombor 4. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, melainkan, tu habis. Melainkan tu apa dia tu? Melainkan orang yang dimerdekakan atasnya. Baik, orang dah habis. Melainkan ni orang yang dimerdekakan atasnya ni masalah apa ni? Masalah furu'. Tiada sah milik akan usul, dan usul juga tiada sah milik akan furu'. Tu. Melainkan orang yang dimerdekakan atasnya. Mana contoh? Seperti melainkan ni sah, pengecualian sah. Tadi tak sah tu. Ni ada sah juga, jual hamba kepada pembeli itu bukan Islam, pembeli orang kafir. Sah. Tapi situasi dia macam mana? Ni. Seperti bapaknya atau anaknya, maka sah dijual akan dia akan hamba Islam kepada pembeli kafir. Ni pengecualian yang sah. Macam mana yang sah ni? Iaitu masalah dia, kita jual hamba, penjual dengan pembeli itu dia ada hubungan keturunan, usul ataupun furu'. Maksud apa? Maksud dia, kita jual hamba kita, hamba Islam, ke pembeli itu masih kafir. Contoh apa? Contoh kita jual ni, hamba kita ni Islam, anak ataupun bapa. Bapa nak pembeli tu ada hubungan keturunan. Hubungan keturunan apa? Mereka berdua ni hubungan anak ataupun bapa. Macam ni kita contoh. Kita ni, hamba kita ni muda ni, contoh muda ni anak. Anak siapa? Anak orang yang nak beli tu. Orang yang nak beli tu masih kafir. Hubungan mereka ni anak dengan bapa. Yang nak beli ni lah anak dia. Dia nak selamatkan anak dia. Dan anak hamba, dia kata daripada duduk dengan orang lain, bagi duduk dengan aku. Hubungan apa? Hubungan keturunan. Maka anak itu orang panggil furu', bahasa dianya. Bapa itu orang panggil usul. Maka furu' tak boleh, usul tak boleh milik furu'. Bapa tak boleh milik anak. Anak tak boleh milik bapa. Tak boleh milik. Kalau beli, auto merdeka. Sebab apa? Islam tak benarkan anak memiliki bapa. Islam tak benarkan bapa memiliki anak dia secara jual beli. Tak boleh. Maka apabila jual juga, dia jadi merdeka. Itu boleh, sah. Kenapa? Kerana jual itu auto merdeka. Itu sah. Sahlah dijual akan dia. Akan apa? Akan orang yang dimerdekakan atasnya, atas jual tadi. Kalau jual tu dengan jadi merdeka, maka sah. Tu dipanggil melainkan sah jualnya orang yang dimerdekakan atasnya, atas jual beli tadi. Seperti bapaknya atau anaknya. Jual bapa atau jual anak. Jual bapa, pembeli tu anak. Jual anak, pembeli tu bapa. Sebaliknya.
maka sah dijual akan dia. Wallahu a'lam. Kelima terakhir kita sambung bulan depan, minggu akan datang. Yang last sekali disyaratkan nombor 5. Disyaratkan pada orang yang hendak membeli senjata dan alat perang bahawa ada ia kafir zimmi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wal ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.